Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi Sarawak edisi Ahad 13 Februari bersama saya Muhammad Azizi Rahim. 5 rang undang-undang RUU kerajaan akan dibentang oleh menteri pada persidangan khas mesyuarat pertama bagi penggal pertama Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-19 yang akan bermula esok. Perkara itu didedahkan oleh Speaker DUN Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar dalam sidang media di Kuching semalam. Di mana RUU pertama ialah RUU Perbekalan Tambahan 2021-2022 yang akan dibentangkan oleh Menteri Kewangan kedua, Dato' Amar Douglas Uga Ambas. Sementara Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah akan membentangkan RUU Perlembagaan Negeri Sarawak Pindaan 2022 serta RUU Tafsiran Pindaan 2022 yang akan disampaikan oleh Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang MA63 dan Perhubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Seterusnya, Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom akan membentangkan 2 RUU iaitu RUU Lembaga Kemajuan Sagu dan Nipah 2022 dan RUU Lembaga Perindustrian Getah Sarawak 2022. Bacaan pertama bagi semua RUU tersebut akan dilakukan pada hari kedua persidangan iaitu Selasa ini. Bagi RUU Perlembagaan Negeri Sarawak Pindaan 2022 dan RUU Tafsiran Pindaan 2022, bacaan kedua dan ketiga akan dilakukan pada hari yang sama. Manakala bagi RUU Perbekalan Tambahan 2021-2022, RUU Lembaga Kemajuan Sagu dan Nipah 2022 dan RUU Lembaga Perindustrian Getah Sarawak 2022, bacaan kedua dan ketiga akan dilakukan pada Rabu ini iaitu hari terakhir persidangan. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia menambah, kerajaan negeri telah memutuskan bahawa mesyuarat pertama bagi penggal pertama DUN ke-19 ini akan diadakan selama 3 hari sahaja bagi memenuhi keperluan seperti yang termaktub dalam artikel 21-4 Perlembagaan Negeri Sarawak iaitu DUN yang baharu hendaklah dipanggil untuk bermesyuarat pada tarikh tidak lewat daripada 120 hari daripada tarikh pembubaran. Justru persidangan kali ini tiada upacara perasmian oleh Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Namun upacara perasmian oleh beliau akan diadakan pada satu tarikh yang akan ditentukan oleh kerajaan negeri. Selain itu tiada sesi soal jawab dan sesi penggulungan oleh para menteri. Persidangan kali ini akan dimulakan dengan upacara angkat sumpah ke semua 82 adun Sarawak pada hari pertama persidangan. Kejayaan melahirkan murid yang berjaya dalam bidang akademik termasuk Khatam Al-Quran di Sekolah Kebangsaan Agama Majlis Islam Sarawak MIS Bintulu memerlukan komitmen dan kerjasama antara pihak sekolah dan ibu bapa murid. Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak Datuk Talib Zulpilip menjelaskan SK Agama MIS Bintulu yang telah berjaya menganjurkan Majlis Khatam Al-Quran murid tahun 6 sekolah terbabit buat kesekian kalinya membuktikan kesungguhan kedua-dua belah pihak tersebut. Bahawa kerjasama di antara para guru dan ibu bapa adalah akrab. Jadi bila mereka boleh memberi sokongan kepada anak-anak kita. Berucap merasmikan majlis yang dianjurkan bersempena sambutan Isra' Mikraj 2022 sekolah itu, Datuk Talib menyarankan agar kerjasama seumpama itu terus dikekalkan demi melahirkan moral insan yang seimbang. Seramai 86 orang murid tahun 6 sesi 2021-2022, SK Agama Bintulu menyempurnakan Khatam Al-Quran dalam suasana meriah dengan pelbagai pengisian serta persembahan murid. Radio and Trust, tema Hari Radio Sedunia yang telah diketengahkan Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO tahun ini yang patut dijadikan panduan bagi Radio Televisyen Malaysia RTM Sarawak dalam menyampaikan maklumat kepada pendengar. Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nasrul Hakim Matnoh memberitahu ia seiring dengan tema RTM sendiri, teman setia anda, iaitu berkait rapat dengan kepercayaan pendengar untuk mendengar stesen-stesen yang ada di Sarawak kerana mempercayai maklumat yang disampaikan. RTM itu teman setia anda
Dan kita percaya pendengar-pendengar kita yang setia dengan kita akan terus mempercayai dengan tema Hari Radio Sedunia ini, teman setia dan radio yang boleh dipercayai. So kita patut sahut dan kita kekalkan tema ini untuk kegunaan kita pada masa hadapan. Itu yang paling penting. Bukan itu sahaja, Hakim juga berkata transformasi ke arah digitalisasi bukan penghalang untuk radio terus ke udara, kerana radio juga kini boleh didengari secara dalam talian, iaitu melalui RTM Click, merupakan aplikasi yang membolehkan rakyat Malaysia untuk mendengar dan melihat rancangan yang diterbitkan RTM secara mudah alih. Beliau memberitahu demikian semasa membuat rakaman ucapan Hari Radio Sedunia di konti RTM Sarawak. Ujarnya lagi, seperti di Sarawak, katanya keunikan bahasa pelbagai kaum merupakan tunjang utama RTM masih menjadi pilihan dan relevan para pendengar. Dan saya percaya radio ini masih relevan dan seterusnya kita terus menyokong radio Sarawak FM, YFM, Red FM, kerana RTM Sarawak menghidangkan sesuatu yang menarik untuk anda. Selamat Hari Radio Sedunia dan terus kekal mendengar Radio RTM. Hari Radio Sedunia yang disambut setiap 13 Februari setiap tahun bagi menghargai peranan lebih 100 tahun radio sebagai medium penyampai maklumat dan platform hiburan dan industri muzik seluruh dunia. Tanggal 13 Februari setiap tahun telah diisytiharkan untuk sambutan Hari Radio Sedunia oleh Pertubuhan Pendidikan, Kebudayaan dan Saintifik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Tarikh itu penting sebagai menghargai peranan radio sebagai media menyalur maklumat selain hiburan sejak sekian lama. Bersempena Hari Radio Sedunia, hari ini ikuti laporan yang disediakan wartawan Dalini Jupar Ali. Dari peranan radio yang masih lagi relevan sehingga kini, Radio Television Malaysia RTM Limbang melalui siaran radionya Limbang FM terus berevolusi mengorang langkah seiring usia penubuhannya 51 tahun pada tahun ini. Sebagai sebuah stesen penyiar kerajaan, segala dasar yang disampaikan haruslah tepat dan sampai kepada masyarakat, lebih-lebih lagi ketika negara dilanda COVID-19. Kawasan Limbang dan juga Lawas pada masa kini, peranan radio untuk masyarakat yang berada di Limbang dan Lawas semestinya amat menyeluruh sekali, yang mana kami radio memberikan info dan juga maklumat yang terkini untuk kawasan Limbang dan juga Lawas. Ditubuhkan pada 17 April 1971, RTM Limbang menjadi stesen penyiaran kawasan yang pertama dibangunkan selepas RTM Kuching. RTM Limbang dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Kabinet Sarawak Tun Datuk Tuanku Haji Bujang, Tuanku Haji Othman pada hari penuh bersejarah itu. Mendiang Chiu Hock Guan menjadi pengawal penyiaran yang pertama untuk stesen ini, manakala Tuah Idris sebagai ketua bahagian rancangan yang pertama. Seiring dengan perkembangan dunia penyiaran, Limbang FM mendekati pendengar melalui platform media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram, selain satu lagi cara baharu. Kita akan mempergiatkan lagi media sosial kita untuk mendekatkan Limbang FM ini ataupun RTM Limbang ini kepada masyarakat yang berada di Limbang dan juga yang berada di Lawas dan kawasannya sekitarnya, di mana kita ada RTM Click untuk memudahkan yang daripada kawasan pedalaman untuk melihat, mendengar apa yang info yang kita sampaikan, maklumat-maklumat terkini yang sahih di RTM yang kita sampaikan pada semua pendengar. Limbang FM didukung 14 penyampai radio meliputi Perkhidmatan Melayu, Bisaya, Lumbawang dan Perkhidmatan Iban terus sedia berbakti untuk pendengar setia Limbang FM dibantu unit kejuruteraan bagi melancarkan siaran radio. Radio masih kekal sebagai medium pilihan masyarakat untuk mendapatkan maklumat terkini meskipun perlu bersaing dengan platform digital yang lain. Namun, kami di Limbang FM memberikan yang terbaik untuk anda.
Saya merasakan radio masih lagi relevan sehingga kini kerana kita tahu radio masih lagi didengari sebagai sumber maklumat yang sahih lebih-lebih lagi pada waktu COVID-19 ini. Sehingga kini Limbang FM terus mengerak langkah seiring usia penubuhannya dengan meletakkan pelbagai perancangan yang telah diatur untuk mengangkat Limbang FM sebagai salah satu antara stesen yang paling digemari di Sarawak. Bertemakan To Radio to Trust, diharapkan radio terus memenangi hati pendengar. RTM Limbang mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh penduduk yang berada di sekitar Limbang dan juga Lawas kerana terus memberi kepercayaan kepada RTM Limbang untuk bersama-sama dengan anda. Terima kasih. Limbang FM pasti di hati. Limbang FM terus berevolusi mengadaptasi cara baharu seiring dengan perkembangan dunia semasa biarpun berdepan persaingan daripada medium yang lain. Apa yang pasti, Limbang FM terus melebar sayap memberikan yang terbaik khas untuk pendengar setia Limbang FM. Selamat Hari Radio Sedunia. Laporan Dalini Juparali, Berita RTM. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Radio Sedunia. Selamat Hari Radio Sedunia dan terus kekal mendengar Radio RTM. Selamat Hari Radio Sedunia kepada anda semua. Selamat Hari Radio Sedunia. 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 Sekian berita pagi Sarawak edisi Ahad 13 Februari. Selamat menyambut Hari Radio Sedunia. Terus warnai kehidupan pendengar dengan informasi yang sahih. Assalamualaikum, salam hormat dan jumpa lagi.